Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid yang disayangi sekalian. Apa khabar? Semoga semua sihat dan ceria ya pada hari ini, supaya kamu lebih bersemangat untuk belajar pada hari ini. Okey. Baiklah, PDPR kita untuk kali ini ialah kamu dikendaki membuka buku teks muka surat 87. Okey, 87. Okey, harap semua bersedia ya. Okey, tajuk kita pada kali ini ialah tentang campuran. Tajuk baru ya. Tentang campuran. Okey, jom. Muka surat 87. Okey, mari kita tengok. Okey, ada 3 situasi di situ. Okey, apakah tentang tajuk ni? Kita tengok. Okey. Okey. Situasi yang pertama. Wah, banyaknya. Dia keluarkan duit tabung. Ada bercampur. Ada duit shilling, ada duit kertas. Okey. Itu campuran duit. Ada duit shilling dan duit kertas. Duit shilling dan duit kertas. Kalau diasingkan begini, barulah duit mudah untuk dikira. Diasingkan campuran tersebut. Okey, gambar yang kedua, kita tapis air teh ini dahulu. Tapis air teh. Kenapa dia tapis? Barulah tiada hampas teh. Okey, yang ketiga, tepung perlu diayak dahulu. Kenapa kena ayak? Kalau nak buat kuih, mesti kena ayak tepung. Okey, hasilnya tepung yang halus dapat diasingkan. Okey, kalau tepung halus tu barulah kuih jadi cantik. Kuih yang dimasak tu cantik, sedap. Memang dia tak ada rosak lah pada kuih tu. Kuih tu cantik je dapat tepung yang halus ni. Okey. Mengapakah bahan-bahan di dalam campuran di atas diasingkan? Yang pertama, duit tadi kalau kita asingkan, mudah untuk dikira. Okey, air hampas teh tu kita asingkan daripada air tu, kita tapis hampas teh tu sebab apa? Sebab mudah untuk diminum. Okey, kamu mesti pernah minum yang ada ampas teh. Mesti kamu macam tak best sangat lah minum air yang ada ampas teh ni kan. Tersedak lah, terbatuk, betul tak? So, kita kena asingkan lah campuran ni. Yang ketiga, seperti saya cakap tadi, untuk menghasilkan kuih yang cantik bentuk dia, jadi bentuk yang elok lah kalau guna tepung yang halus ni. Sebab dalam tepung tu ada tepung yang halus, ada tepung yang kasar, ada tepung yang besar saiz dia, saiz tepung tu. So kita kena asingkan guna tapis. Ini baru permulaan dia, yang berkaitan apa yang dia belajar dalam campuran ni. Ini semua campuran perlu diasingkan, campuran duit ni. Tetapi kita nak belajar cara nak mengasingkan campuran ni. Campuran-campuran tadi. Buka muka surat 88. Okey. Kaedah mengasingkan campuran. Nak mengasingkan campuran ni dia ada kaedah-kaedah dia. Bukan semua campuran tu sama je cara dia untuk mengasingkan bahan-bahan tu. Okey. Tak sama. Cara mengasingkan campuran ni tak sama. Dia ada 5 kaedah. 5 kaedah yang perlu awak ingat. Nanti awak nak jawab soalan dalam buku aktiviti, ada kaitan dengan apa yang awak belajar tajuk ini. Ya? Okey. Kita pergi muka surat 88. Lihat, makanan ini ada campuran maruku dan kacang. Tengok gambar maruku tu. Maruku tu yang warna oranye tu. Kacang tu yang warna hijau. Pernah kan? Pernah makan kan kuih maruku? Kat kedai pun ada jual, dia ada macam-macam campuran. Dalam maruku ni ada kadang-kadang ada kacang, ada jagung semua sekali dia campur. Betul tak? Tapi ni maruku ni ada maruku dengan kacang yang warna hijau tu. Okey, tengok. Saya suka maruku, tapi saya tak suka makan kacang. Saya suka kacang. Ada 2 orang. Adik-beradik ni. Bagaimanakah Kugen dengan Kanang hendak mengasingkan campuran kacang dan maruku? Kugen tak suka kacang, tapi Kanang suka kacang. So, kena buat pengasingan. Mesti mengasingkan campuran ni.
Okey, kita boleh mengasingkan bahan-bahan dalam campuran dengan kaedah yang berbeza. Okey, 89, muka surat 89. Kugen dan Kanang boleh mengasingkan campuran kacang dan meruku dengan cara menyisih. Ini kaedah yang pertama. Apa dia kaedahnya? Menyisih. Menyisih ni maksudnya kita asingkan guna tangan je. Kita asingkan guna tangan. Okey, dia asingkan guna tangan antara kacang dengan meruku. Dia letak dalam dua bekas. Satu bekas untuk meruku, satu pinggan untuk kacang. Kacang untuk awak, meruku untuk saya. Terima kasih. Tengok gambar tu. Kacang dalam bekas oranye ni, meruku dalam bekas belang-belang tu. Menyisir ni kita guna tangan saja. Kita guna tangan untuk asingkan campuran. Ya. Okey. Mengapakah campuran ini sesuai diasingkan dengan cara menyisih? Kenapa sesuai guna cara menyisih meruku ni dengan kacang ni buat sesuai? Sebab ini kerana kacang dan meruku mempunyai saiz yang besar dan bentuk yang berbeza. Sebab apa ni? Campuran ni dia saiz dia besar, lepas tu bentuk dia berbeza. Kita senanglah kita menyisih tu guna tangan je sebab dia besar. Okey. Lepas tu bentuk dia berbeza. Bentuk yang ni dengan ni sama juga seperti duit tadi. Duit tadi yang gambar muka surat 87, duit tadi pun menggunakan kaedah menyisih juga. Kaedah menyisih juga. Dia asingkan sebab saiz dia besar dan bentuk dia berbeza. Yang duit shilling, kumpulan duit shilling. Duit RM10 warna merah satu tempat. Duit RM1 warna biru satu tempat. Duit RM5 warna hijau satu tempat. Mudah. Okey, itu kaedah yang pertama. Kaedah mengasingkan campuran yang pertama. Okey, sekarang kita lihat situasi satu. Tahukah cara mengasingkan campuran yang lain? Tadi mengasingkan campuran yang saiz besar dan bentuk yang berbeza. Sekarang kita nak campuran yang lain. Okey, tengok situasi yang pertama tu. Muka surat 89 bawah sekali. Mak nak buat apa ni? Mak nak buat kek hari jadi ayah. Hari jadi ayah dia. Okey, muka surat 90. Tiba-tiba adiknya mencampurkan kismis ke dalam tepung. Alamak, adik dia dah masukkan kismis ke dalam tepung. Adik, jangan. Abang dia sempat tegur tapi dah terlambat. Tengok, kan dah bercampur. Dah bercampur dah kismis dengan tepung, dah bercampur dah. Bagaimanakah Kugen boleh mengasingkan campuran kismis dan tepung ini? Ting, mudah sahaja. Kugen mengasingkan campuran tepung dan kismis dengan cara mengayak. Nasib baik ada alat ayak. Ni yang warna kuning tu, gambar kat bawah tu yang warna kuning tu adalah alat ayak. Okey, alat ayak, mengayak. Ni dipanggil kaedah mengayak. Kaedah yang kedua ialah mengayak. Dan hasilnya dah dapat asingkan kismis dengan tepung. Selesai masalah Kugen. Okey, mengapakah Kugen memilih cara itu? Ni murid ni dia berterangkan. Mengayak boleh mengasingkan bahan bersaiz halus daripada bahan bersaiz besar. Okey, daripada tepung dengan kismis, bahan mana yang bersaiz halus? Tepung atau kismis? Tepung. Tepung bersaiz halus. Manakala kismis pula bersaiz besar. So, kita boleh guna kaedah mengayak. Kaedah mengayak. Ingat yang kedua, mengayak. Okey, tengok situasi dua. Kenapa kotak klip kertas abang ada di sini? Kanang, adik dia dah main klip kertas abang dia. Klip kertas abang sudah bercampur dalam pasir. Dia orang main pasir, tapi dia dah ambil klip kertas abang dia. Dia main dekat tempat pasir tu. Aduh, abang dia sedih. Kadang mengasingkan campuran klip kertas dan pasir dengan menggunakan magnet. Nasib baik ada kaedah mengasingkan klip kertas dengan pasir tu. Dia menggunakan kaedah menggunakan magnet. Magnet tahu? Magnet ni yang boleh besi boleh melekat. Dia guna kaedah tu. Senang. Mengapakah abang menggunakan magnet? Sebab magnet boleh menarik klip kertas. Sebab klip kertas ni dia berbuat daripada logam ataupun besi. Magnet boleh menarik bahan-bahan yang dibuat daripada logam ataupun besi. So senanglah dia guna kaedah magnet. Magnet ni yang ketiga.
Okey, ingat. Pertama, menyisir. Kedua, mengayak. Yang ketiga, menggunakan magnet. Okey, yang keempat. Situasi ketiga, kaedah yang keempat. Tapi situasi ketiga ya. Tak sabar nak beli ikat emas ni. Okey. Alamak, akrium lama ni dah kotor lah. Banyak campuran pasir dan serpihan kayu reput. Dia nak beli ikan emas. Tapi nak guna akrium lama. Tapi akrium lama dia kotor dah banyak ni campuran serpihan kayu. Okey, bagaimanakah campuran batu dan serpihan kayu reput ini boleh diasingkan? Okey, jangan risau. Mak dia cakap kita boleh mengasingkan campuran ini secara mengapung. Yang keempat, mengapung. Ya, ini kerana serpihan kayu reput boleh terapung di atas air. Mengapung ni menggunakan air. Kaedah air. Menggunakan air. Tengok macam mana. Masukkan air dan kacau campuran. Asingkan serpihan kayu reput. Okey. Bila kita masuk air, serpihan kayu reput ataupun sampah-sampah tu yang ringan-ringan tu dia akan timbul. Dia akan duduk kat atas air tu. Senanglah kita nak ambil dan bersihkan akuarium tersebut. Yang keempat ialah kaedah mengapung. Ingat ya, mengapung. Menggunakan air. Kita apungkan, dia terapung. Sampah-sampah tu, sawang-sawang tu, sarang laba-laba tu dia akan terapung. Bila kita letak air tu, kita kena kacau lah air tu. Air tu kena kacau. Okey, kaedah yang kelima. Ini biasanya digunakan di dalam makmal sains sebab dia ada guna kertas turas. Okey, kertas turas. Dan corong turas. Okey. Penyiasatan ini memerlukan cecair berwarna daripada kelopak bunga raya. Bagaimanakah cecair ini boleh dihasilkan? Okey. Dia membuat satu uji kaji ataupun eksperimen nak dapatkan cecair berwarna daripada bunga tu. Kelopak bunga raya tu. Maknanya cecair berwarna merah lah. Dia nak dapatkan daripada kelopak macam mana? Tumbuk kelopak bunga raya dan larutkan dengan air. Kemudian turas. Kita tumbuk kelopak tu. Kemudian kita masukkan dalam air. Tapi memang kita dah dapat. Tapi macam mana nak asingkan? Bila kita campurkan dengan air, masih ada kelopak bunga tu dalam air tu, betul tak? Air berwarna dah dapat. Tapi dalam bika tu masih ada lagi kelopak bunga tu. Macam mana nak asingkan? Kita guna kertas turas. Tu cara dia. Turas campuran ke dalam kelangkon dengan menggunakan kertas turas. Kena ada kertas turas, kena ada corong turas. Okey, kertas turas ni dia bulat je macam tu. Tapi kena lipat. Masukkan ke dalam corong turas, kemudian tuangkan air, larutan air tadi yang dicampur dengan kelopak bunga tadi ke dalam kelangkon. Yang gambar bawah sekali tu. Dia tuangkan. Cebisan kelopak bunga raya akan tertinggal di atas kertas turas. Cecair berwarna akan terkumpul di dalam kelangkon. So, kelopak bunga raya tu akan tertinggal dekat kertas turas tu, kat corong turas tu. Tetapi air saja yang akan masuk ke dalam kelangkon. Dapatlah kita asingkan antara kelopak bunga dengan cecair berwarna. Okey, dengan kaedah menuras. Yang kelima ni kaedah menuras nama dia. Kaedah menuras. Mengapakah kamu asingkan campuran ini secara menurasnya? Kenapa kita boleh menuras? Kita boleh dapat asingkan sebab dengan menuras, bahan pepejal boleh diasingkan daripada bahan cecair. Secara kaedah menuras saja kita boleh asingkan bahan pepejal daripada bahan cecair. Kita asingkan pepejal dengan cecair ialah kaedah menuras yang kelima. Okey, kesimpulannya di sini, campuran boleh diasingkan dengan cara menyisir, mengayak, menggunakan magnet, mengapung dan menuras. Ada 5 kaedah mengasingkan campuran. Okey, itu sahaja untuk hari ini PDPR kita. So, selamat belajar dan kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.